Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang sama. Tentang tajuk yang sama which is kebarangkalian peristiwa bergabung juga. Okay, cuma kalau macam sebelum ni, kita dah go through apa maksud saling eksklusif, tak saling eksklusif. And then kita dah go through juga macam mana nak kira kebarangkalian untuk peristiwa bergabung. And then kita dah go through juga macam mana nak kira kebarangkalian peristiwa bergabung untuk kes peristiwa saling eksklusif dengan tak eksklusif kan. Dan extend daripada itu kita dah juga menentusahkan formula untuk kita nak kira kebarangkalian untuk kedua-dua peristiwa saling eksklusif dengan tak saling eksklusif. Okay, so basically kita dah go through semua ni kan, macam mana nak tentukan, macam mana nak kira semua kan. So kali ini, untuk case kali ini, basically kita nak aplikasikan lebih lagi je macam mana kita nak kira untuk beberapa soalan-soalan yang lainnya. Macam tu. Dia kira extended version lah daripada discussion sebelum ni. Macam tu. So basically sama je untuk kalau awak dah ingat macam mana cara nak buat untuk sebelum ni, this kinds of this time catch up class, kita just nak revision dan nak menghadap beberapa latihan yang lebih lagi. Macam itulah. Okay, so next jom kita tengok macam mana kita nak kira kebarangkalian untuk kes peristiwa saling bergabung, untuk peristiwa saling eksklusif dengan tak saling eksklusif. Okay, next. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau awak tengok contoh ni basically ada dekat awak punya buku teks Matematik Form 4, muka surat 259. Okay, basically buku teks soalan-soalan semua kita akan ambil daripada buku teks. So awak jangan risaulah kalau macam saya tak nampak pun soalan ni, kan tak ada. Awak sebenarnya maybe dah discussion dekat dalam kelas. Cuma maybe kalau katakanlah awak termiss ke apa, so kali ni kita akan discuss lagi sekali. Macam tu. Okay, so jom kita tengok contoh yang 9. Contoh yang 9 ni, kita ada 5 keping kad yang berlabel dengan huruf C, I, N, T, A. Okay, so basically kita ada 5 kad kan. Satu kad tu ada tulis C, kad kedua tu ada tulis I, kad ketiga huruf N, kad keempat huruf T dan kad kelima huruf A. Macam tu. So 5 kad ni tadi dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Masuk dalam kotak. Lepas tu sekeping kad dipilih secara rawak. Ada sekeping je kad yang dipilih secara rawak daripada 5 kad tu. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan ataupun A. So basically untuk kita nak jawab soalan ni, macam biasa, bila dia minta kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A, kita tengok kat sini, berlabel huruf konsonan atau A. Basically kita ada 2 peristiwa kan. Peristiwa pertama berlabel huruf konsonan. Peristiwa yang kedua huruf A. Tapi dia nak kebarangkalian berlabel huruf konsonan atau A. Bila dia sebut perkataan atau, this one kira tips lah. Bila dia sebut perkataan atau, maksudnya kita kena buat apa? Kita kena tambah. Bila dia minta kebarangkalian dia sebut atau, maksudnya peristiwa kebarangkalian peristiwa pertama tambah dengan kebarangkalian peristiwa kedua. Macam tu. Bila disebut perkataan dan, hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan dan huruf A. Contoh dia kena perkataan dan, maksudnya peristiwa yang pertama kita darab dengan peristiwa yang kedua. Kiranya operasi dia darab. Kalau kes dan maksudnya dia darab. Kalau kes atau maksudnya kita kena tambah. Macam tu tips lah kiranya. So macam mana jawab soalan ni, pertama-tamanya kita kena tahu peristiwa kebarangkalian untuk peristiwa yang pertama dulu kan. Okay, kebarangkalian untuk peristiwa pertama tu kiranya kebarangkalian untuk mendapat huruf konsonan. Okay, kalau kita tengok kat sini, sampel untuk huruf konsonan ni ialah apa? Tengok dulu sampelnya apa? Huruf konsonan dalam CINTA tu yang mana? Huruf C, huruf N, huruf T. Betul? So, C, N dengan T. Kan? Itu sampel dia untuk huruf konsonan. So, kita nak kira kebarangkalian macam mana? Sampel untuk huruf untuk peristiwa tu basically C, N, T, 3. Ada 3. Bahagi dengan tengok semua kad tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan?
So 3/5 dikira sebagai kebarangkalian untuk mendapat huruf konsonan. Senang je. Kebarangkalian untuk dapat A pula. Peristiwa yang kedua, kebarangkalian untuk dapat A kan. Okey. Kebarangkalian untuk dapat A pula, kalau kita tengok kat sini huruf A ada berapa? Ada 1 kan. Sampel untuk A je lah kan. So kiranya sampel untuk A ada A. So kira ada 1 je lah. Kurangkan dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Merujuk kepada semua kad yang ada kan. So dah dapat dah 1/5 kebarangkalian untuk mendapat huruf A. Settle. Dapat dah kebarangkalian huruf konsonan, dapat kebarangkalian untuk A. Okay, kalau awak tengok dekat sini, sebelum tu kita kena buat ujian saling eksklusif. Saling eksklusif. Okay, wait. Ujian saling eksklusif ni untuk kita nak menentukan macam mana cara kita nak kira kita punya kebarangkalian bergabung tu. Macam mana kita nak gabungkan peristiwa tu kan, nak kira kebarangkalian peristiwa bergabung tu, kita kena tentukan dengan cara kita kena tentukan sama ada kita nak ikut formula saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Cara dia tu. So sebelum ni kan kita dah go through macam mana formula untuk saling eksklusif dengan saling tak eksklusif kan. Dua-dua tu basically kita ada pakai formula yang sama. Cumanya untuk data persilangan, kes tidak saling eksklusif tu dia ada nilai kan. Untuk kes saling eksklusif dia tak ada nilai. So basically sebelum kita nak kira, kita kena buat dululah ujian saling eksklusif ni. Kita nak tentukan sama ada dia ni eksklusif ke ataupun tak eksklusif. Kan? Okay, kita tengok dulu. Okay, basically kalau kita tengok kat sini, ujian saling eksklusif ni senang je. Kita nak tengok sama ada diorang dua ni ada perkaitan data ataupun tak. Kan? Contoh tengok kebarangkalian untuk dapat konsonan. Sampel dia apa? C and T. Okay, itu konsonan. Kan? Tengok peristiwa yang kedua pula, A je. Okay, tengok data untuk peristiwa pertama dengan data peristiwa yang kedua ni sama ke tak sama? Tak sama, betul? Tak ada apa yang sama. Bila tak ada apa yang sama, kita boleh je terus buat kesimpulan bahawa sebenarnya peristiwa pertama ataupun peristiwa mendapat huruf konsonan itu dengan peristiwa untuk dapat huruf A itu kiranya tidak dia ialah saling eksklusif sebab diorang tak ada perkaitan antara satu sama lain, betul tak? Macam tu. So baru kita teruskan macam biasa, hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Bila dia sebut atau maksudnya kita kena tambah. So peristiwa untuk mendapat huruf konsonan atau huruf A. Okay, ini merujuk kepada huruf konsonan sama dengan peristiwa untuk mendapat huruf konsonan 3/5 kan. Peristiwa untuk mendapat huruf A 1/5. So kita tambahkan je. Dan kita dapat jawapan 4/5. Nasib senang je. Macam tu. Bila disebut atau maksudnya tambah. Tambah apa? Tambah kebarangkalian peristiwa pertama tambah dengan kebarangkalian peristiwa kedua. Next kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni disebut dalam satu jamuan kebarangkalian Zalifah dan Mahran makan cendol masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. Okay, so basically kita ada kebarangkalian untuk dua peristiwa. Yang pertama peristiwa Zalifah makan dan yang kedua peristiwa Mahran makan. Okay, lepas tu wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Mahran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar Raja Van. Macam sebelum ni, kita just kira untuk sampel. Macam before this, contoh dia sampel kan. Macam dalam kes ni, kita akan applykan ataupun aplikasikan dalam bentuk gambar Raja Van. Okay. So, basically, kalau kita, sebelum tu, sebelum apa-apa, kita kena buat dulu ujian eksklusif. Nak tentukan sama ada dia eksklusif ataupun tak. Dalam kes ni, kalau nak tentukan ujian eksklusif atau tak, sebab gambar Rajah Van kita, kan, kita kena ada rangka dulu, betul tak? Baru kita kira kan. So basically, kita tak tahu sama ada gambar Rajah Van kita bentuk macam ni, kan. Ini untuk Zalifah dan ini untuk Mahran. Sama ada macam ni ataupun diorang ada berlaku pertindihan.
Yang mana satu kita nak pilih? This one ataupun this one? Yang mana satu? Kan? So nak tentukan sama ada kita punya Venn diagram kita tu yang atas ni ataupun yang bawah ni, kita kena buat join eksklusif sebab yang atas ni merujuk kalau dia eksklusif, dia akan gambaran dia macam ni lah, betul tak? Kan, untuk yang bawah ni untuk kes tidak saling eksklusif. So basically kita kena buat dulu lah ujian untuk nak tentukan bentuk dia yang macam mana, kan? Dan barulah kita boleh kira kebarangkalian untuk dekat dalam ni berapa. Macam tu. So first buat dulu ujian eksklusif sebab nak tengok gambaran yang mana satu. Okay, nak tahu ujian eksklusif, kalau awak nak tahu sebenarnya untuk kebarangkalian, bila kita tambahkan dua peristiwa, kita akan dapat nilai satu. Kan, maksudnya peristiwa Z ni contohnya bila tambah dengan peristiwa M akan dapat nilai satu. Macam dalam kes ni, peristiwa Z semua-semua ni tambah dengan peristiwa M sahaja, tak termasuk persilangan ni, basically semua ni lah. Kan, tanpa berlaku double shaded akan dikira sebagai satu, kan. So kita tengok, bila kita tambahkan kebarangkalian untuk Zalifah, which is 5/7, kan, tambah dengan kebarangkalian untuk Maran makan, which is 3/5, kita akan dapat jawapan berapa? Masuk kalkulator, 5/7 tambah 3/5, kita akan dapat jawapan 1/11/35. 1/11/35 ni lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1, fikir secara logiknya, kalau gambar rajah Venn diagram yang pertama ni, bila Z semua ni sama dengan M semua ni, it's supposed to be dapat 1. Tapi dalam kes ni kita dapat 1/11/35. Mak asal ada lebih pula ni. Betul tak? Kebarangkalian bukan bila kita tambah dua peristiwa dapat 1 je ke? Faham tak? Macam mana bila ada lebih? Lebih ni maksudnya sebab apa? Kita boleh simpulkan bahawa 5/7 ni merujuk kepada kesemua ini. Okey, bagi warna. And then untuk 3/5 ni pula merujuk kepada kesemua ini juga. Kalau awak perasan, sebenar-benarnya dekat tengah ni berlaku pertindihan, betul tak? Double shaded, kan? Bila double kali, maksudnya tengah-tengah ni 2 kali kita kira, that's why kita akan dapat nilai lebih daripada 1. 11/35 ni. Dia jadi sesat lebih 1 tu sebab tengah-tengah ni kita kira 2 kali. So kat sini kita dah boleh simpulkan. Kalau kita dapat nilai 1, sepatutnya yang ini. Kan? Tapi dalam kes ni kita dapat lebih. Maksudnya mestilah yang ini. Kan? Bukan yang ini. Macam tu. So sekarang ni settle. Kita dah dapat gambaran untuk kita punya gambar rajah Venn. So tadi tu kita nak tentukan je gambar rajah Venn kita tu bentuknya macam mana. Okay, so kiranya, nanti awak lukis cantik So this one kita ada Z rujuk pada Zalifah, and this one kita ada M rujuk kepada Maran. Okay. So this one set. Okay. Next, tengok. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah Venn. Okay. So basically kita kena tentukan lah. Tengah ni berapa kebarangkalian, kat sini berapa, dekat sini berapa. Betul tak? Okay, so yang kita tahu 5/7 ni kebarangkalian Zalifah, 3/5 ni kebarangkalian Maran makan cendol. Kan? Tapi merujuk kepada semua. 5/7 ni merujuk kepada kesemua ini. And then 3/5 ni pun merujuk pada semua ini. Padahal kita nak belah kiri lain, tengah lain, kanan lain. So macam mana cara kita nak buat? Kita kira dulu kebarangkalian untuk Zalifah dan Maran makan cendol. Ingat sebelum ni, bila probability kebarangkalian untuk Zalifah dan Maran, bila sebut pasal dan, maksudnya kita kena darab. So 5/7 darab dengan 3/5. Okay, masuk dalam kalkulator. 3/7. Kita dapat 3/7. 3/7 ni merujuk pada mana? Merujuk pada tengah-tengah ni. Kenapa pula merujuk pada tengah-tengah tu? Sebab tengah-tengah ni kan dikira sebagai Zalifah makan dan Maran juga makan. Perasan tak? Kebarangkalian untuk, okay, this one 3/7 ni merujuk pada kebarangkalian untuk Zalifah makan dan Maran makan. Tengah-tengah ni kan. So untuk yang belah kiri ni refer kepada kebarangkalian Zalifah sahaja.
Yang belah kanan ni refer kepada Maran sahaja makan. So kita tak bolehlah ambil 5/7 sebab 5/7 ni merujuk kepada semua bulatan. Bila semua bulatan untuk bila semua bulatan merujuk kepada 5/7 dan tengah-tengah ni merujuk pada 3/7, macam mana kita nak tahu kebarangkalian belah kiri ni sahaja? Kita kena tolak. Okey, 5/7 tu merujuk pada semua ni. So 5/7 merujuk pada semua. Dan yang tengah-tengah ni 3/7. Kita tolakkan je 3/7. Kita akan dapat jawapan 2/7. So 2/7 tu merujuk pada kebarangkalian yang belah kiri tu. Maksudnya Zalifah sahaja makan. Kan? So bila 2/7 tambah 3/7 dapat tak 5/7? Dapat. Kan? Sama juga. Okay, so nak tahu yang belah kanan ni pula macam mana? Cara yang sama. Untuk Maran, tengok Maran berapa? 3/5. Okay, so basically 3/5 untuk kesemua ini, kan? Okay, tolak dengan yang tengah ni. 3/7. Okay, masukkan kalkulator, 3/5 tolak 3/7. Kita akan dapat jawapan 6/35. Merujuk kepada kebarangkalian Maran sahaja makan yang belah kanan tu. Tanpa ada orang kata pertindihan dengan Zalifah. Macam tu. That's it. Okay, next kita kira lagi sekali untuk tentukan kebarangkalian kita ni dah cukup satu belum? Sebab kebarangkalian untuk setiap set dia mesti satu, kan? So, kita tambahkan 2/7 tambah dengan tengah tu 3/7 tambah dengan 6/35 dapat berapa? 2/7 tambah 6/35 tambah dengan 3/7, kita dapat jawapan 31/35. 31/35 ni kira satu tak? Bukan kan? Maksudnya ada baki, betul tak? Bila kita tengok baki, sebenarnya bila 1 tolak 31/35, baki tu maksudnya baki dia tu tak cukup satu. Sedangkan untuk kebarangkalian satu Venn diagram dia kena satu. Dia mesti kena satu. Tapi dalam kes ni bila kita kira 27 tambah 37 tambah 6/35 tak dapat satu. Maksudnya ada baki. So bila kita tolak, satu tolak ni kita akan dapat jawapan 4/35. So 4/35 ni refer kepada mana pula? Refer kepada set yang dekat luar. So bila kita kira lagi sekali 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35 tambah dengan 4/35 baru dapat 1. Bila dapat 1 ni, then kira lengkaplah kita punya Venn diagram. Macam tu. Okay. Senang je. Next, kita nak kira, tengok yang B. Hitung kebarangkalian Zalifah atau Maria atau Maran makan cendol dalam kes itu. So, Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Bila Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu, dia merujuk pada mana? 2/7. Okay, saya contohnya. Merujuk pada 2/7 ni semua ni tambah dengan 3/7 tambah dengan 6/35. Kan? And then kita akan dapat jawapan 31/35. So sebenarnya nombor B tu jawapan dia ialah yang ini. This one. Merujuk pada yang B. Kebarangkalian Zalifah atau Maran. 2/7 tambah 3/7 yang tengah ni, 3/7 ni tengah saja, tambah 6 3/5. Basically kita nak color semualah, semua shaded ni. Itu merujuk pada Zalifah atau Maran makan cendol. So basically bila awak boleh tafsir Venn diagram tu, awak tahulah apa benda yang awak nak cari, kan? Senang je. Okay, next kita tengok contoh. Dua kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad kan berlabel dengan huruf S, E, R, I dan 3 keping kad berlabel dengan huruf 4, 5 dan 6. Okay, so basically kita ada dua kotak. Kotak K tu S, E, R, I, kotak L tu 4, 5, 6. Lain-lain Okay.
Dengan lepas tu dia sekeping kad dipilih secara lawak daripada kotak L, kotak K dan kotak L. So basically dia ambil sekeping daripada kotak K and then ambil lagi sekeping daripada kotak L. Macam tu. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K ataupun nombor gandaan 3 daripada kotak L. Okay. Sebelum tu, kira dulu tengok dulu peristiwa. Hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K ataupun nombor gandaan 3 dari kotak L. So basically peristiwa yang pertama kita ialah huruf S daripada kotak K. Kan? Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua kita merujuk pada nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, ini peristiwa kita yang kedua. Senaraikan dulu peristiwanya. Okey, peristiwa pertama huruf S dari kotak K and then yang kedua peristiwa nombor gandaan 3 dari kotak L. Okay, next kita tengok kata kunci. Disebut kat sini atau. Bila atau maksudnya kita kena tambah. Tambah apa? Tambah kebarangkalian peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Nak tambah peristiwa pertama dengan peristiwa kedua, kita kena ada apa? Kena ada kebarangkalian peristiwa pertama dan kedua dulu kan? Baru kita tambah. Okey, so bila awak dah tengok peristiwa tu, then baru kita tafsir. Kebarangkalian untuk peristiwa yang pertama merujuk kepada huruf S. Apa kebarangkalian dia? Macam nak kira kebarangkalian? Tengok dulu sampel. Sampel untuk S yang daripada kotak K ni ialah S je lah. Betul tak? Kan? Ataupun kebarangkalian dia kita kira sebagai ada berapa banyak sampel? Satu kan? S je. So satu per dengan tengok semua kotak ada berapa? Ada 4. So kebarangkalian dapat S 1/4. Macam tu. And then kebarangkalian untuk dapat nombor gandaan 3 pula dari kotak L. Ni L ni merujuk pada gandaan 3 lah. Okey, tengok dulu sampel ni apa untuk dapat gandaan 3. 4, 5, 6. 6 je kan? Betul tak? Kan? So 6. Okay, so kita sambung balik. Sorry tadi. Okay, so basically untuk kira kebarangkalian untuk daripada kotak L mendapat nombor gandaan 3, sampelnya ialah 6 je. Kan? Kita ada 6 je kan? 4, 5, 6 atau 4, 5, 6 tu 6 je nombor gandaan 3. So sampel yang kita ada ialah 6 saja. So kebarangkalian dia ialah, tengok sampel ada berapa? Ada 6 je. So basically 1 lah. Perkan dengan ada berapa total kat dalam ni? 3. So 1/3 untuk mendapat nombor gandaan dari kotak L ataupun kebarangkalian peristiwa yang kedua. Kan? Kita tengok dalam kes ni dia kata sekeping kad dipilih secara lawak dari kotak K dan kotak L. So basically kita akan dapat 2 kad kan? Satu daripada kotak L dan satu daripada kotak L. So kita kena senaraikan dulu semua kesudahan yang bakal berlaku daripada kedua-dua bila kita ambil kad daripada kedua kotak kan. So kesudahan ni kiranya kesudahan refer pada kesudahan yang kita nak je. Contoh dalam kes ni kesudahan pertama ni ialah huruf S daripada kotak K dan nombor gandaan 3 kan. So basically yang pertama ni kita maybe boleh dapat S dengan 4. Dia memenuhi tak S dengan 4 ni? Dia kata memenuhi sebab dia kata atau, so salah satu. Syarat dia sama ada kita dapat S ataupun dapat nombor gandaan 3. So kiranya kesudahan yang kita nak yang memenuhi syarat dia ialah S dengan 4. Then next ialah maybe S dengan 5. And then next ialah S dengan 6. Kan? Untuk E dengan 4 dikira ke tak? Tak dikira lah sebab dia nak syarat dia sama ada S daripada S dapat S daripada kotak K ataupun nombor gandaan 3 je daripada kotak L. Macam kalau S dengan 4 ni kira diterima lah sebab dia ada S walaupun dia tak ada gandaan nombor 3 daripada kotak L tapi ada S. So okey. Dia salah satulah syarat. Yang kedua tu tengok S dengan 5. S tu okey memenuhi syarat pertama tapi dia memenuhi tak syarat kedua? Tak memenuhi. Tapi disebab kes atau so kita terima. Untuk S dengan 6 memenuhi syarat pertama tak? Memenuhi kan? Untuk syarat kedua pula memenuhi juga kan sebab 6 tu dikira sebagai gandaan 3. So ini adalah sampel yang kita nak sahaja. Ada banyak kesudahan kan tapi sampel yang kita nak yang memenuhi syarat atau tu
yang mana satu. Okay, next ialah kesudahan untuk dapat 6 untuk kali kedua kan. Gandaan 3 which is 6 lah. So boleh refer kepada E6. Maybe E6 and then kita dapat R6 ataupun I6. Kan? Macam tu. So bila kita dah senaraikan, inilah semua kesudahan yang mungkin yang memenuhi dengan syarat yang dia mention tu. Kan? S4, S5, S6, E6, R6 dan I6. Okay. So basically kita kena kira semua kebarangkalian untuk setiap kesudahan ni. Dalam kes ni kita ada 6 kesudahan kan. So basically kita kena kira semua. Untuk kira kebarangkalian mendapat S dan 4 macam mana? Dapat S dan 4. Dengar ayat dia, kebarangkalian dapat S dan 4. So, maksudnya dapat S dan 4 ialah kebarangkalian dapat S berapa? 1/4. Kan? Kebarangkalian untuk dapat 4, tengok dalam kes ni 1/3. Kan? Darab dengan 1/3. So dapat berapa? 1/12. Kebarangkalian untuk dapat S dengan 5 pula. S dengan 5. S ni berapa? 1/4. Darab dengan 5. 5 ni 1/3. Kan? Kebarangkalian dapat 1/3. Dan kita dapat 1/12. Bila awak kira semua kebarangkalian ni, kan awak akan dapati this one 1/12, 1/12, 1/12, this one pun 1/12, this one pun 1/12, this one pun 1/12. So, lepas kita dapat 1/12 semua tu, apa yang kita kena buat? Campurkan semua. Sebab dia nak kebarangkalian untuk semua kesudahan yang mungkin. Kan? Kesudahan yang mungkin kita ialah S4, S5, S6, E6, R6 dan I6. Okay, so tambahkan semua. So 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 tambah 6 kali. Ataupun kita boleh cakap 1/12 darab 6 lah. 1/12 tambah 6 kali dengan 1/12 darab 6 sama tak? Sama kan? Okay, so bila kita darabkan 6 ataupun tambah 6 kali, kita akan dapat nilai 1/2. 1/2 ni refer kepada kebarangkalian untuk mendapat huruf S ataupun nombor gandaan 3 daripada L. Dapat 1/2. So basically yang penting kat sini, maybe awak kena senaraikan dulu kesudahan bagi awak nampak. Kan? Senaraikan dulu kesudahan yang awak nak. S4, S5 ni refer kepada syarat yang dia kata. Tengok syarat pertama dia huruf S, syarat kedua dia gandaan 3. Okey, senaraikan semua. And then awak kira kebarangkalian. Nak kira kebarangkalian macam mana? Okay, tengok S bila kebarangkalian untuk kesudahan pertama S dan 4. Okay, darabkan kebarangkalian untuk S dulu. Kebarangkalian untuk S apa? 1/4 kan? Darabkan dengan kebarangkalian untuk dapat 4 pula. 1/3 dapat 1/12. So kesudahan untuk S dengan 4, kebarangkalian ni 1/12. Kira pula kesudahan kedua. Kira pula kesudahan ketiga, kesudahan 4, 5 dan 6. And then awak tambahkan semua. Macam tu. So senang je lah sebenarnya untuk jawab soalan-soalan ni kan. So dia yang penting awak kena tahu maksud dan atau. Bila dalam kes atau, tambah. Bila dalam kes dan, maksudnya dia darab. Kan macam kalau kes 4, probability untuk dapat S dan 4, S dan 4 kita darabkan. Nampak? 1/4 darab 1/3 kan. Kalau kita nak kes tambah, kalau kes dia kata atau, tengok kita tambahkan semua 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12. Okay. Basically bila dia sebut atau je maksudnya tambah, dan maksudnya darab. So tu je lah kata kuncinya sebenarnya. Bila awak dah go through dengan sebelum ni previous catch up class, awak nampak lah sebenarnya macam mana. Senang je sebenarnya kebarangkalian ni. So tu je untuk sharing session hari ini. Basically untuk next class kita akan discuss macam mana nak jawab praktis komprehensif dengan soalan daripada praktiskan diri. Beberapa soalan lah. So itu sahaja untuk penutup topik ni. Agak panjang sebenarnya kan, sebab dia memang menyeluruh. Tapi bila once awak dah faham, sebenarnya senang sangat. So kita jumpa lagi untuk next class untuk penutup pada topik ni. Thank you.